Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini cikgu akan mengajar tajuk bab 2 buku tingkatan 5 sejarah berkenaan Perlembagaan Persekutuan. Di bawah tajuk 2.3 ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan ciri-ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Sebelum cikgu teruskan, Perlembagaan Persekutuan ini terbahagi kepada dua nama. Pada tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu kerana pada waktu ini, pada tahun 1948, 9 buah negeri yang beraja yang mempunyai sultan telah bergabung membentuk satu negara baru bernama Persekutuan Tanah Melayu. Dan pada waktu itu perlembagaan dibentuk di bawah nama Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi pada tahun 1963, perlembagaan sekali lagi telah digubal dan diberi nama yang baru, iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia berdasarkan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Ciri-ciri utama perlembagaan terbahagi kepada dua, iaitu ciri-ciri tradisional dan ciri-ciri moden. Ciri-ciri tradisional adalah, pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Kita sedia maklum, tanah Melayu ini dulu diperintah oleh Raja-Raja Melayu. Walaupun berlaku perubahan kuasa penjajah daripada Portugis, Belanda, British, Jepun, British masuk balik, lepas tu komunis, Raja-Raja Melayu ini tetap kekal bertakhta macam biasa. Kenapa berlaku begini? Sepatutnya setiap penjajah yang masuk atau yang menjajah mana-mana tanah, sepatutnya dia menghapuskan pemerintahan ini dan mewujudkan pemerintahan sendiri. Tetapi penjajah-penjajah ini tidak berani membuat begitu kerana pada waktu itu orang-orang Melayu sangat tak setia kepada raja-raja dan sultan-sultan Melayu. Diusik saja sultan-sultan ini menyebabkan rakyat Melayu pada waktu itu akan bangkit menentang penjajah. Jadi penjajah tidak mahu mengambil risiko dan mengekalkan raja-raja ini, tetapi menghadkan kuasanya. Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Itu kita faham ya. Setiap negeri ada sultan. Maknanya di tanah Melayu ini ada 9 sultan yang masih ada dan mempunyai kuasa terhadap negeri masing-masing dalam bidang-bidang tertentu. Setelah mereka disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Ini Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi negara. Peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri. Kita kena faham ya, Raja-Raja Melayu atau Sultan-Sultan Melayu ini berkuasa dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan juga ada pembagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Maknanya kerajaan negeri kuasa di bawah sultan. Yang kedua, ciri tradisional mengenai agama Islam. Kita kena faham ya, agama Islam ini mula tersebar di zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu di bawah sultan yang pertama, iaitu Sultan Parameswara yang diberi nama Sultan Muzaffar Shah kalau tak silap saya. Baginda memeluk Islam menyebabkan seluruh tanah jajahan dan rakyat Melaka memeluk Islam. Dan disebabkan itulah agama Islam kekal sampai sekarang dan dimasukkan dalam perlembagaan. Peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan anti-tradisional, maknanya dia ambil daripada dulu lagi, bukan benda baru. Zaman British, Raja dan Negeri Melayu tidak perlu terima nasihat-nasihat British berkaitan hak dan keutamaan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Memang itu telah tertulis. British memang tak ganggu yang itu. Dia cuma, British ni mengganggu dalam bidang ekonomi dan bayar cukai sajalah. Yang tentang agama Islam, adat istiadat Melayu memang diserah kepada Raja-Raja Melayu. British tak ganggu. Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu diletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Dan kita maklum ya, semua undang-undang agama Islam terletak di bawah negeri masing-masing. Sebab tu kalau kita tengok mahkamah syariah, antara undang-undang di antara setiap negeri-negeri yang beraja ini agak berbeza sedikit. Ada yang hukuman sebat, ada yang denda saja, sebab kuasa agama Islam ni terletak kepada Sultan-Sultan Melayu. Yang ketiga, bahasa Melayu. Zaman Kesultanan Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan dan juga dalam perdagangan. Kerana pada waktu itu, di Pelabuhan Melaka merupakan sebuah perdagangan antarabangsa, di mana dikatakan ada 30 bahasa yang dipertuturkan, 30 lebih. Kalau tak silap cikgu lah, 30 lebih bahasa dipertuturkan di Pelabuhan Melaka. Jadi untuk memudahkan urusan perdagangan, di antara pedagang-pedagang ini, bahasa Melayu dijadikan bahasa utama, iaitu bahasa lingua franca atau bahasa perantara. Sebab kalau masing-masing menggunakan bahasa masing-masing, tidak akan berlakulah perdagangan itu kerana masing-masing tidak saling memahami.
Dan kita kena faham, pada waktu itu bahasa Melayu dipertuturkan tulisan juga dalam tulisan Jawi, bukan Rumi macam sekarang. Ya. Bahasa Melayu menjadi lingkungan perangkat dan mainkan peranan penting sebagai bahasa ilmu. Kini bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara kita. Sebab tu di sekolah-sekolah semua wajib menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dan bahasa Inggeris adalah bahasa kedua. Dan yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Kena faham ya, bila kita sebut kedudukan orang Melayu dan Bumiputera, benda ni bukan baru, ini tradisional daripada dulu. Sebab tanah Melayu ini didiami oleh orang Melayu dan Raja Melayu pada mulanya, yang membuka tanah-tanah yang ada di tanah Melayu. Jadi dulu tidak ditulis, mana raja dan rakyat faham, mana raja Sultan Melayu akan beri keutamaan kepada rakyat-rakyat yang berbangsa Melayu ini, kerana itu rakyat dia kan. Tetapi bila nak merdeka, perlembagaan nak ditulis, dia perlu dimasukkan, kerana kita faham sesuatu yang tidak bertulis, tidak ada bukti atau buktilah orang kata, akan menyebabkan generasi akan datang tidak faham atau mempertikaikannya. Jadi ditulis dalam perlembagaan hak keistimewaan orang Melayu dan kaum pribumi. Apabila merdeka, Tuan Agong bertanggungjawab melihara kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum lain. Ciri yang kedua ialah ciri moden. Yang tadi empat tadi adalah ciri tradisional yang memang sedia ada daripada dulu lagi. Yang ini dimasukkan untuk ciri moden. Yang pertama, kerajaan persekutuan. Perkara utama disebut dalam perlembagaan persekutuan termasuklah mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan. Ya. Kenapa diwujudkan kerajaan persekutuan? Kerana sebelum itu kita hanya ada Persekutuan Tanah Melayu. Okey. 1948 diwujudkan daripada gabungan 9 buah negeri, dijadikan sebuah negara baru. Bila kita wujudkan Malaysia pada tahun 16 September 1963, dimasukkan Sabah, Sarawak dan Singapura. Jadi perlu ada satu kerajaan untuk kontrol semua negeri-negeri di bawah Malaysia ni. Okay? Jadi wujudlah satu persekutuan, termasuk wujud kerajaan persekutuan. Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa otonomi. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan persekutuan peruntukkan sistem demokrasi di Malaysia. Asas demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Di sini kita patut mengucapkan jutaan terima kasih ataupun satu penghargaan yang besar kepada 9 sultan-sultan Melayu ini. Kerana Baginda telah menurunkan sebahagian kuasanya, pemerintahannya kepada rakyat. Dan mewujudkan sistem demokrasi parlimen ini. Maknanya 9 Raja Melayu sepatutnya mereka yang berkuasa penuh, tetapi mereka dengan rendah hati menyerahkan separuh kuasa pemerintahan kepada rakyat sendiri yang menentukan. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1995 adalah pilihan raya yang pertama. Tujuan utama pilihan raya memberikan kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Maknanya Sultan dan Raja Melayu tidak campur tangan lagi dan dia menyerahkan kepada rakyat memilih pemimpin sendiri yang rakyat kendaki. Suruhanjaya pilihan raya ditubuhkan bagi menentukan pilihan raya dijalankan dengan adil. Untuk pada masa sekarang, parlimen yang ada di Tanah Melayu ini ataupun di Malaysia ini adalah sebanyak 222 kawasan. Kena faham, di Malaysia ini majoriti mudah sudah boleh mendubuh kerajaan. Majoriti mudah ini bermaksud daripada 222 parti atau gabungan parti mesti mendapat 112 kursi, lebih 2 kursi untuk menubuhkan satu kerajaan. Majoriti 2/3 pula bermakna gabungan atau parti politik yang menang itu punya kuasa yang kuasa besar lah. Untuk dapatkan majoriti 2/3, kursi yang diperlukan adalah 148/222. Yang ketiga, kewarganegaraan. Ini juga menjadi satu isu kerana kewarganegaraan persekutuan ini diperuntukkan pada tahun 1998 melalui perjanjian persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu tidak terdapat satu kewarganegaraan sama bagi seluruh negara. Masing-masing berdasarkan di bawah raja masing-masing. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat penduduk yang dapat kerajaan British sebab sekiranya lahir di Melaka atau Pulau Pinang. Kerana kita sedia maklum pada zaman British, Melaka dan Pulau Pinang dinamakan negeri-negeri Selat dan diletakkan di bawah pemerintahan British. Jadi siapa yang lahir di Melaka dan Pulau Pinang pada waktu itu diberi warganegara British. Kemerdekaan Tanah Melayu
Dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyat. Kalau nak cerita pasal kewarganegaraan ni banyak, ada kes anak-anak yang lahir luar negara, ayahnya warga asing, maknya warga Malaysia, tak dapat kerakyatan. Itu dari segi undang-undang kita kena ikutlah. Selagi tak gubal perlembagaan itu, rakyat terpaksa ikut. Sebab sekarang ni hak mendapat warga negara pada seorang anak terletak pada tempat lahirnya bapa dia. Kalau bapa dia warga negara Malaysia, walaupun dia lahirlah negara mana dalam dunia pun, dia tetap anak itu akan jadi warga negara Malaysia. Okey.